Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya ingin mengajak rakyat Malaysia menghargai pengorbanan warga pejuang dan tokoh-tokoh kemerdekaan kerana mempertahankan negara sehingga negara kita merdeka. Kejayaan memerdekakan negara diraih atas keringat, air mata dan nyawa serta pejuang terdahulu. Kita telah pahatkan catatan sejarah iaitu kejayaan yang tiada siapa boleh persoalkan, terutama ketika memerdekakan negara. Dan kejayaan ini bukan mudah, jadi rakyat Malaysia perlu ingat. Dan jadilah anak bangsa yang akan berjuang mempertahankan maruah dan kewujudan Malaysia sebagai negara yang berdaulat. Berbangga dan ingatlah kerana jalur gemilang keramat tidak akan berkibar dengan gagah setiap tanggal 31 Ogos tanpa keringat, tanpa darah pahlawan yang pengabdian dan pengorbanan mereka sentiasa dikenang pada setiap tanggal 31 Ogos. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya ingin mengajak rakyat Malaysia menghargai pengorbanan warga pejuang dan tokoh-tokoh kemerdekaan kerana mempertahankan negara sehingga negara kita merdeka. Kejayaan memerdekakan negara diraih atas keringat, air mata dan nyawa serta pejuang terdahulu. Kita telah pahatkan catatan sejarah iaitu kejayaan yang tiada siapa boleh persoalkan, terutama ketika memerdekakan negara. Dan kejayaan ini bukan mudah, jadi rakyat Malaysia perlu ingat. Dan jadilah anak bangsa yang akan berjuang mempertahankan maruah dan kewujudan Malaysia sebagai negara yang berdaulat. Berbangga dan ingatlah kerana jalur gemilang keramat tidak akan berkibar dengan gagah setiap tanggal 31 Ogos tanpa keringat, tanpa darah pahlawan yang pengabdian dan pengorbanan mereka sentiasa dikenang pada setiap tanggal 31 Ogos. Nama sebenar ialah Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid. Beliau membuat penentangan di Terengganu. Pemberontakan di Terengganu yang diketuai oleh beliau dikenali sebagai pemberontakan Tani pada tahun 1928. Faktor penentangan Tani, pemberontakan mereka ialah kerana berpunca pungutan cukai tanah hasil tanah dan cukai kelapa. Memperkenalkan sistem pendidikan barat. Seterusnya British memperkenalkan pas kebenaran untuk buka tanah, bercucuk tanam dan pungut hasil hutan. Ini membuatkan para petani dan orang kampung menjadi sangat marah. Mereka juga melakukan pemberontakan pada 21 Mei 1928 dengan menyerang balai polis dan pejabat daerah di Kuala Berang. Pemberontakan dapat ditumpaskan. Abdul Rahman Limbong dibuang ke Mekah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Di sini saya ingin mengajak rakyat Malaysia menghargai pengorbanan warga pejuang dan tokoh-tokoh kemerdekaan kerana mempertahankan negara sehingga negara kita merdeka. Kejayaan memerdekakan negara diraih atas keringat, air mata dan nyawa serta pejuang terdahulu. Kita telah pahatkan catatan sejarah iaitu kejayaan yang tiada siapa boleh persoalkan, terutama ketika memerdekakan negara. Dan kejayaan ini bukan mudah, jadi rakyat Malaysia perlu ingat dan jadilah anak bangsa yang akan berjuang mempertahankan maruah dan kewujudan Malaysia sebagai negara yang berdaulat. Berbangga dan ingatlah kerana jalur gemilang keramat tidak akan berkibar dengan gagah setiap tanggal 31 Ogos tanpa keringat, tanpa darah pahlawan yang pengabdian dan pengorbanan mereka sentiasa dikenang pada setiap tanggal 31 Ogos. Datuk Bahaman atau lebih dikenali sebagai Abdul Rahman Tunku Imam Noh sebagai semantahan kerana pandai bersilat dan mempunyai ilmu kebal. Menolak pelaksanaan undang-undang British yang bertentangan dengan adab resam dan sistem politik tempatan seperti kehakiman, penubuhan pasukan polis luar dan sistem cukai. Bersama rakan-rakannya seperti Tok Gajah, Mak Kilau bangkit untuk menentang British. Penentangan terhadap British kerana campur tangan pihak British yang dianggap mencabar kedudukannya sebagai pembesar di Semantan. Dipuhelah pihak British mendesak Sultan Ahmad untuk menerima residen iaitu E.A. Wise sebagai residen pemungut cukai. British membelakangkan Datuk Bahamam tanpa berunding membina balai polis di Lubuk Terua. Beliau juga berjaya mematahkan serangan Hugh Clifford dan Tengku Mahmud di Kelubi 1892. Pada 28 Jun 1894, beliau telah membunuh E.A. Wise dan 4 orang tentera Singh. Ini menyebabkan pihak British bertambah marah. Beliau juga dituduh sebagai pendahaka dan untuk melihat perkara ini kita perlu meninjau daripada semangat patriotism yang ditunjukkan beliau dalam menentang pihak British. Terusnya, Datuk merupakan seorang pembesar 8 Perak berketurunan Daeng Salili. Beliau mengetuai penduduk tempatan menentang British. Penentangan dibuat setelah residennya memukiri perjanjian Pangko pada tahun 1874. Beliau mengarahkan seputum untuk membunuh C.W.W. Bish di Sungai Perak, Pasir Salak. Beliau, Datuk Sago, seputu dan Pandak Indut dijatuhi hukuman gantung oleh raja dan bangsanya yang telah mengkhianati bangsa sendiri. Manakala Sultan Abdullah, Menteri Ingat Ibrahim, Shah Bandar dan Laksmana pula dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Pelibatan Datuk Maharaja Lela sebagai tokoh utama dalam pembunuhan J.W.W. Bush adalah merupakan mesyuarat durian sebatang pada 21 Julai 1875 yang dipengurusi oleh Sultan Abdullah sendiri dan dihadiri oleh para pembesar dan wakilnya. Dapat disimpulkan, Datuk Maharaja Lela adalah pejuang bangsa yang bertanggungjawab kepada sumpah dan janjinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya ingin mengajak rakyat Malaysia menghargai pengorbanan warga pejuang dan tokoh-tokoh kemerdekaan kerana mempertahankan negara sehingga negara kita merdeka. Kejayaan memerdekakan negara diraih atas keringat, air mata dan nyawa serta pejuang terdahulu.
Kita telah pahatkan catatan sejarah iaitu kejayaan yang tiada siapa boleh persoalkan, terutama ketika memerdekakan negara. Dan kejayaan ini bukan mudah, jadi rakyat Malaysia perlu ingat. Dan jadilah anak bangsa yang akan berjuang mempertahankan maruah dan kewujudan Malaysia sebagai negara yang berdaulat. Berbangga dan ingatlah kerana jalur gemilang keramat tidak akan berkibar dengan gagah setiap tanggal 31 Ogos tanpa keringat, tanpa darah pahlawan yang pengabdian dan pengorbanan mereka sentiasa dikenang pada setiap tanggal 31 Ogos. Hidup Agi Gelaban, itulah laungan Rentap dan pengikutnya. Rentap diiktirafkan sebagai pahlawan bagi negeri Sarawak atas sikap kerasnya yang menentang penguasaan Bruk di Sungai Saribas dan Sungai Skrang. Beliau berketurunan Iban berasal dari Ulu Sungai Kapuas telah berhijrah ke Sarawak bersama kedua ibu bapanya. Nama asal beliau ialah Libau. Gelaran Rentap diberi mempunyai maksud dalam bahasa Iban yang merujuk kepada orang yang menggegarkan dunia. Pertembungan antara Rentap dan pemerintah Raja James Brooke bermula dengan usaha beliau meluaskan kuasa di kawasan Sungai Saribas dan Sungai Sekerang. Rentap dan pengikutnya tidak mahu berunding dan terus menentang pihak British dan membunuh Alan Lee, iaitu pengikut Brooke. Raja Brooke telah membuat ekspedisi pertama untuk menyingkirkan Rentap namun gagal. Sehingga ekspedisi yang ketiga, Raja James Brooke telah menyerang kubu Rentap di Bukit Sado dengan menggunakan meriam yang dikenali sebagai bujang Sado. Akhirnya Rentap berundur dan meninggal kerana sakit tua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya ingin mengajak rakyat Malaysia menghargai pengorbanan warga pejuang dan tokoh-tokoh kemerdekaan kerana mempertahankan negara sehingga negara kita merdeka. Kejayaan memerdekakan negara diraih atas keringat, air mata dan nyawa serta pejuang terdahulu. Kita telah pahatkan catatan sejarah iaitu kejayaan yang tiada siapa boleh persoalkan, terutama ketika memerdekakan negara. Dan kejayaan ini bukan mudah, jadi rakyat Malaysia perlu ingat. Dan jadilah anak bangsa yang akan berjuang mempertahankan maruah dan kewujudan Malaysia sebagai negara yang berdaulat. Berbangga dan ingatlah kerana jalur gemilang keramat tidak akan berkibar dengan gagah setiap tanggal 31 Ogos tanpa keringat, tanpa darah pahlawan yang pengabdian dan pengorbanan mereka sentiasa dikenang pada setiap tanggal 31 Ogos. Dali sebagai Tok Janggut adalah seorang pejuang bangsa yang sanggup menggadaikan nyawa dan keselesaan hidup demi untuk bangsanya bebas dari kekejaman penjajah asing. Walaupun perjuangan Tok Janggut belum selesai tetapi perjuangan selepasnya terus memperjuangkan tanah air tercinta. Kata pepatah Melayu, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Begitulah ungkapan yang paling bererti untuk mengenang jasa dan sumbangan negara ulung, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra. Sepanjang hayatnya, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang berwibawa dalam pelbagai bidang. Pelibatan menentang Malayan Union, mengemudi kepimpinan UMNO melalui perubahan slogan dari hidup Melayu kepada mereka, mengatur strategi pakatan antara kaum dengan kerjasama pihak Majlis Raja-Raja Melayu, telah membuktikan kepimpinan Tunku sehingga berjaya mencapai kemerdekaan secara aman melalui meja rundingan. Liku, cabaran, perit jerih, terbayar nikmat kemerdekaan yang diwarisi sehingga kini, dan kita sebagai rakyat Malaysia perlu merasa terhutang budi kepada Tunku, iaitu bapa kemerdekaan kita.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya ingin mengajak rakyat Malaysia menghargai pengorbanan warga, pejuang dan tokoh-tokoh kemerdekaan kerana mempertahankan negara sehingga negara kita merdeka. Kejayaan memerdekakan negara diraih atas keringat, air mata dan nyawa serta pejuang terdahulu. Kita telah pahatkan catatan sejarah iaitu kejayaan yang tiada siapa boleh persoalkan, terutama ketika memerdekakan negara. Dan kejayaan ini bukan mudah, jadi rakyat Malaysia perlu ingat. Dan jadilah anak bangsa yang akan berjuang mempertahankan maruah dan kewujudan Malaysia sebagai negara yang berdaulat. Berbangga dan ingatlah kerana jalur gemilang keramat tidak akan berkibar dengan gagah setiap tanggal 31 Ogos tanpa keringat, tanpa darah pahlawan yang pengabdian dan pengorbanan mereka sentiasa dikenang pada setiap tanggal 31 Ogos.